Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Calon-calon SPM Pendidikan Islam tahun 2020 yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar satu topik daripada Tamadun Islam iaitu tajuk Kerajaan Bani Abbasiyah, subtopik penyebaran Islam. Jadi sebelum meneruskan pembelajaran, Ustaz ingatkan untuk anda semua menyediakan pen dan juga buku nota kerana ada banyak poin-poin penting yang akan Ustaz sampaikan dalam video ini. Jadi sila buat nota catatan untuk rujukan pada masa-masa yang akan datang. Sekiranya ada keperluan untuk menghentikan pembelajaran, boleh berhenti, tetapi silalah catat di mana di minit-minit yang anda berhenti supaya nanti ada masa lapang anda boleh sambung semula di minit-minit tersebut. Baik. Jadi sebelum kita teruskan kepada pelajaran, Ustaz yakin anda semua telah mempelajari tajuk ini di dalam kelas. Sebagai uji minda, sebagai refresh kembali apa yang telah kita pelajari di dalam kelas, Ustaz akan ajukan beberapa soalan. Anda boleh jawab di dalam buku ataupun kertas yang disediakan tadi. Kemudian barulah kita akan ulang kaji balik tajuk ini secara keseluruhannya. Baik, soalan yang pertama. Tuliskan jawapan pada buku ataupun kertas yang anda sediakan. Baitul Hikmah telah dibina pada pemerintahan khalifah. Tuliskan jawapannya. Khalifah apa? Soalan yang kedua. Qasr al-Zahab dan Qasr al-Khuld telah dibina pada pemerintahan khalifah. Tuliskan jawapan. Dan yang ketiga, Qadi al-Quddah. Qadi al-Quddah bermaksud, ini satu jawatan ya. Apa maksud Qadi al-Quddah? Okey, Dewan al-Mazalim ialah, apa itu Dewan al-Mazalim? Yang seterusnya, Al-Wazir ialah, faktor penyebaran Islam. Ada berapa faktor penyebaran Islam pada zaman Bani Abbasiyah? Nyatakan faktor-faktor tersebut. Ada dua faktor kat sini. Tuliskan jawapan anda. Soalan-soalan tadi, tuliskan jawapan dalam kertas. Nanti kita akan semak balik jawapan-jawapan tersebut. Ad-Dawawin ialah dan di bawah pengawasan siapa? Apa itu Ad-Dawawin dan siapa yang mengawasi Ad-Dawawin? Tuliskan jawapan pada kertas. Baik. Jika anda tidak dapat menjawab soalan-soalan tadi, jadi anda perlu berikan perhatian dalam pelajaran ini. Dan berikan perhatian dalam video ini. Baik, sebelum Ustaz teruskan pelajaran, Ustaz nak mengajak kamu semua kita mengembara masa ataupun orang putih selalu sebut time travel. Kita mengembara masa. Sekarang kita berada pada tahun 2020. Ustaz nak bawa kamu semua kembali ke 1270 tahun yang lalu. Jom kita menuju ke tahun 750 Masihi. Baik, ini adalah rajah empire kekuasaan kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah telah kita pelajari semasa di tingkatan 4 dalam tajuk-tajuk tingkatan 4. So ini adalah rajah wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Dan ini pula adalah wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi anda dah lihat kedua-dua rajah ni tadi. Jika anda dah perhatikan rajah tadi,
kita akan dapati bahawa wilayah Islam mengecil di era kerajaan Bani Abbasiyah. Okey. Agak-agak kenapa keadaan ini terjadi? Jadi untuk mengetahui jawapannya, kita perlu mempelajari keseluruhan tajuk kerajaan Bani Abbasiyah. Maka kita akan dapat kesimpulan kenapa kerajaan Bani Abbasiyah wilayah kekuasaannya lebih kecil berbanding dengan kerajaan Bani Umayyah. Baik, sebagai pendahuluan, negara Islam bermula sejak daripada zaman Nabi SAW. Zaman Abbasiyah adalah zaman di mana tamadun Islam berada di mercu keagungan. Dan kerana apa? Pencapaian paling hebat dalam bidang ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi dan lain-lain bidang semuanya semuanya berlaku dalam zaman Bani Abbasiyah, sehingga para sejarawan menggelarnya sebagai zaman keemasan tamadun Islam. Okey, zaman yang paling maju adalah zaman kerajaan Bani Abbasiyah, di mana kesemua bidang-bidang ni tadi, ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi berada di kemuncak kejayaan. Baik, latar belakang kerajaan, nama sempena nama Abbasiyah adalah bersempena nama bapa saudara Nabi SAW, yakni Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Okay, salah seorang bapa saudara Nabi yang namanya Al-Abbas. Jadi daripada nama Abbas inilah munculnya nama Abbasiyah. Demi merealisasikan idea bahawa keturunan Bani Hashim yang menganggap tampuk pemerintahan Islam lebih layak disandang oleh mereka. Kenapa mereka beranggapan bahawa mereka ni, Bani Hashim ni, lebih layak menyandang tampuk pemerintahan? Kerana Abdul Muttalib, ketika zaman jahiliyah dulu, Abdul Muttalib adalah pemimpin Quraisy. Okay? Abdul Muttalib menjaga Kaabah. Manakala Umayyah adalah pembesar dan hartawan Quraisy pada ketika itu. Jadi mereka rasa nenek moyang mereka dahulu adalah pemimpin sebenar. Mereka lah lebih layak untuk memegang tampuk pemerintahan. Jadi golongan Abbasiyah ini menganggap mereka lebih layak untuk memegang jawatan khalifah. Baik, kita tengok struktur kerajaan Abbasiyah. Mewarisi sistem khalifah secara warisan seperti mana yang diamalkan oleh kerajaan Bani Umayyah, dipimpin oleh 37 orang khalifah bermula daripada 750 Masihi hingga 1258 Masihi. Dalam tempoh ini ada 37 orang khalifah. Sistem pentadbiran, mereka mengadaptasi daripada sistem pentadbiran Parsi, kerana ramainya orang Parsi yang telah memeluk Islam dan menjawat jawatan dalam kerajaan. Contohnya, istilah Al-Wazir. Okay, dalam soalan tadi ada Al-Wazir bermaksud Perdana Menteri, berasal dari perkataan Parsi. Okay, Al-Wazir adalah perkataan Parsi. Struktur organisasi kerajaan, yang pertama Khalifah sebagai ketua negara. Di bawah khalifah adanya jawatan Al-Wazir, iaitulah Perdana Menteri. Dan di bawah Al-Wazir adanya Ad-Dawawin, iaitu jabatan-jabatan. Kalau kita umpamakan negara kita Malaysia, khalifah ini ibarat yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Al-Wazir, Perdana Menteri kita. Dan Ad-Dawawin, iaitu jabatan-jabatan, kementerian-kementerian. Baik, khalifah berperanan sebagai ketua negara dan juga pemimpin yang tertinggi. Perdana Menteri pula dibantu oleh menteri-menteri dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan Ad-Dawawin di bawah pengawasan Al-Kuttab, iaitu sekretari. Okay, tadi di awal tadi Ustaz ada tanyakan soalan ini. So, anda dah boleh dapat jawapan yang sebenar. Cuba semak balik jawapan anda tadi, adakah tepat, betul? Jika ada kesalahan, boleh betulkan. Ad-Dawawin maksudnya apa dan siapakah yang mengawasi Ad-Dawawin? Khalifah Abbasiyah yang terkenal. Baik, kita telah mengetahui tadi, Khalifah Abbasiyah ada 37 orang.
Tetapi ada yang terkenal di kalangan 37 tu, ada 4 orang khalifah yang terkenal. Baik, yang pertama sekali Abu Al-Abbas Abdullah As-Safah, iaitu daripada tahun 132 Hijrah hingga 136 Hijrah. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur 136 Hijrah hingga 158 Hijrah. Yang ketiga Harun Ar-Rashid 170 Hijrah sehingga 192 Hijrah. Yang keempat Al-Ma'mun 198 Hijrah hingga 218 Hijrah. Okay, ini adalah 4 orang khalifah yang terkenal dalam kerajaan Bani Abbasiyah, yang mana pelajar-pelajar mesti kena ingat nama-nama ini. Baik, Abu Al-Abbas Abdullah As-Safah. Beliau adalah khalifah Abbasiyah yang pertama yang mengasaskan kerajaan Bani Abbasiyah. Menjadi khalifah selama 4 tahun 6 bulan. Bermula daripada 132 Hijrah hingga 136 Hijrah, iaitu tahun 750 Masihi hingga 754 Masihi. Di antara sumbangannya, iaitulah mengasaskan kerajaan, dan yang kedua, menghapuskan pemberontakan. Oleh kerana beliau adalah pengasas kepada kerajaan Bani Abbasiyah, di mana peralihan kuasa berlaku daripada kerajaan Bani Umayyah kepada kerajaan Bani Abbasiyah. Terdapat banyak pemberontakan berlaku pada tahun-tahun awal kerajaan Bani Abbasiyah. Maka di antara sumbangan Abu Al-Abbas adalah menghapuskan pemberontakan-pemberontakan pada ketika itu. Khalifah yang kedua yang terkenal iaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau adalah saudara kandung kepada As-Safah. Menjadi khalifah selama 22 tahun daripada tahun 136 Hijrah hingga 158 Hijrah. Sumbangan beliau menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Yang kedua, memperbaiki sistem cukai. Yang ketiga, membuat saliran-saliran. Dan yang keempat, membuat pasar di tempat yang strategik. Khalifah terkenal yang ketiga, Harun Ar-Rashid. Beliau dikenali sebagai khalifah yang paling warak dan terkenal. Memerintah selama 23 tahun, 1,5 bulan. Daripada 170 Hijrah hingga 192 Hijrah. Di antara sumbangan Harun Ar-Rashid, beliau mengarahkan Al-Qadhi Abu Yusuf menulis sebuah kitab tentang percukaian yang dinamakan Kitab Al-Kharaj. Yang kedua, mewujudkan jawatan Qadhi Al-Quddah, iaitu Ketua Hakim. Yang ketiga, menubuhkan Baitul Hikmah. Okay, soalan di awal pelajaran tadi ada menyatakan Baitul Hikmah. Cuba semak balik jawapan anda. Yang keempat, menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan terkemuka. Yang kelima, membina prasarana seperti rumah sakit ataupun hospital, farmasi dan pusat pengajian. Okay, ini adalah gambaran Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan di mana dibina pada era Khalifah Harun Ar-Rashid. Khalifah yang terkenal yang keempat, Al-Ma'mun. Nama sebenar adalah Abdullah Abu Al-Abbas Al-Ma'mun. Beliau merupakan salah seorang putera kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Telah memerintah selama 20 tahun daripada 198 Hijrah hingga 218 Hijrah ataupun 813 Masihi hingga 833 Masihi. Di antara sumbangan Khalifah Al-Ma'mun, menggiatkan usaha terjemahan pelbagai bidang ilmu, menyediakan biasiswa kepada pelajar yang cemerlang. Okay, ini adalah gambaran bahawa pada era pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, beliau menggiatkan usaha menterjemah pelbagai bidang ilmu. Baik, setelah kita belajar tentang 4 orang khalifah tadi, cuba kita refresh kembali, kita ingat balik
sumbangan-sumbangan khalifah tersebut. Khalifah Harun Ar-Rashid, menubuhkan kerajaan, memberi beasiswa, menubuhkan Baitul Hikmah, menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota. Jawapannya ialah menubuhkan Baitul Hikmah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, menubuhkan kerajaan, memberi beasiswa, menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Jawapannya, menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Khalifah Al-Ma'mun, sumbangannya menubuhkan kerajaan atau memberi beasiswa. Jawapannya, memberi beasiswa. Dan yang keempat, Abu Al-Abbas Abdullah As-Safah, iaitulah menubuhkan kerajaan. Baik, kita akan lihat pula faktor-faktor penyebaran Islam pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Baik, terdapat dua faktor, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Dua faktor sahaja penyebaran Islam pada zaman Bani Abbasiyah, faktor dalaman dan faktor luaran. Baik, kita lihat dulu faktor dalaman. Yang pertama, keinginan penduduk setempat yang tertarik dengan Islam. Penduduk setempat melihat umat Islam, mereka tertarik kepada ajaran-ajaran mereka, akhlak yang ditunjukkan oleh mereka. Yang kedua, kedudukan Baghdad yang menjadi tumpuan bidang keilmuan dan perdagangan antarabangsa. Yang ketiga, galakan daripada khalifah. Khalifah menyediakan peruntukan khas daripada Baitul Mal untuk para ulama dan para pendakwah yang giat menyebarluaskan usaha dakwah. Dan yang keempat, dasar kerajaan, yang mana mereka menyamakan kedudukan bangsa Arab dan juga bukan bangsa Arab. Dengan kata lain, tidak ada perbezaan di antara orang Arab dan juga bukan Arab. Jadi faktor-faktor ini menjadi faktor dalaman tersebarnya Islam. Faktor luaran penyebaran Islam, yang pertama, usaha para pedagang berdakwah menerusi aktiviti perdagangan. Pada ketika itu, para pendakwah bukan sahaja, para pedagang bukan sahaja semata-mata berdagang barang dagangan. Sambil-sambil mereka berdagang, mereka juga berdakwah. Berdakwah kepada para pelanggan, mereka menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan muamalah yang menepati syariat Islam, maka secara tidak langsung para pelanggan mereka yang bukan Islam tertarik kepada keindahan ajaran Islam. Yang kedua, hubungan diplomatik dengan kerajaan, hubungan diplomatik di antara kerajaan dengan negara-negara luar. Yang ketiga, penggunaan bahasa Arab secara meluas telah mendorong pemahaman Al-Quran dan hadis. Apabila bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantar, bahasa perbualan seharian, secara tidak langsung mereka yang asalnya bukan orang Arab, mereka memahami bahasa Arab dan secara tidak langsung mereka dapat memahami Al-Quran dan juga hadis. Dan yang keempatnya, pembukaan wilayah-wilayah baru. Baik, cuba kita ingat balik faktor dalaman tadi. Kita ambil 4 poin penting, iaitu penduduk, penduduk yang tertarik dengan ajaran Islam. Yang keduanya, Baghdad, iaitu kedudukan kota Baghdad. Yang ketiganya, galakan khalifah, memberikan peruntukan kepada para pendakwah dan juga ulama. Dan yang keempatnya, dasar kerajaan yang menyamaratakan di antara orang Arab dan juga bukan orang Arab. Jadi bagaimana kita nak mengingat 4 faktor ini? Kita gunakan akronim penduduk Baghdad gemar durian. Anda boleh ingat dia punya akronim penduduk Baghdad gemar durian. P, penduduk yang tertarik dengan Islam. Yang kedua, Baghdad, kedudukan kota Baghdad yang strategik sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga, galakan daripada khalifah yang menyediakan peruntukan khas kepada para pendakwah dan juga ulama. Dan yang keempat, D, iaitu dasar kerajaan yang menyamaratakan di antara orang Arab dan juga bukan Arab. Baik, yang seterusnya, kita lihat ini adalah faktor dalaman penduduk setempat yang tertarik dengan akhlak Islam.
Ini adalah gambaran kota Baghdad, di mana kedudukan Baghdad menjadi tumpuan para pedagang dan ilmuwan. Ini adalah gambaran khalifah memberikan galakan, iaitu memberikan peruntukan khas kepada usaha-usaha dakwah yang dijalankan oleh ulama dan juga para pendakwah. Ini adalah gambaran dasar kerajaan yang menyamaratakan antara orang Arab dengan orang bukan Arab. Baik, kita cuba ingat pula faktor luaran. Pedagang. Usaha pedagang yang berdagang sambil berdakwah. Yang kedua, diplomatik. Hubungan diplomatik kerajaan dengan negara-negara luar. Yang ketiga, bahasa Arab yang digunakan secara meluas. Dan yang keempat, pembukaan wilayah-wilayah baru. Okey, ini adalah kata kunci dia. So, macam mana kita nak ingat 4 faktor ini? Kita gunakan akronim pedagang datang membawa wang. Okey, pedagang datang bawa wang. Okey, baik. Jadi kita dah dapat ingat kedua-dua faktor ini. Penduduk Baghdad gemar durian dan pedagang datang bawa wang. Okey, ini gambaran Islam tersebar ke tanah Melayu melalui usaha pedagang Islam. Okey, ini kita belajar dalam sejarah. Yang kedua, faktor luaran, hubungan diplomatik kerajaan dan juga negara luar. Yang seterusnya, bahasa Arab yang digunakan secara meluas mendorong kepada pemahaman Al-Quran dan juga hadis. Okey, yang keempat, kota Baghdad yang menjadi tumpuan para pedagang. Baik, kesan positif daripada penyebaran Islam. Apabila Islam tersebar dengan luas, terdapat banyak kesan positif kepada masyarakat. Yang pertama sekali daripada sudut akidah, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat sistem kemasyarakatan. Baik, cara kita nak ingat kesan positif, Ustaz buat satu kaedah. Kita ingat akidah, ilmu, kemasyarakatan, kebudayaan. Okay, kita gunakan akronim anak, ikan, main, buih. So, kalau anda pejam mata, ingat anak, A, akidah, ikan, I, ilmu, main, M, masyarakat, buih, B, budaya. Okey. Baik, yang seterusnya. Okey, akidah. Dari sudut akidah, masyarakat berubah dari menyembah berhala ataupun api kepada menyembah dan mengesakan Allah. Tertarik dengan Islam yang menghapuskan perhambaan sesama manusia. Okay? Islam mengharamkan manusia menghambakan manusia ataupun manusia mentuhankan manusia. Masjid dibina di merata tempat sebagai pusat dakwah terbuka. Dan sarjana berjuang memurnikan akidah daripada Mu'tazilah dan falsafah Yunani kuno. Okay, kesan daripada akidah manusia yang menyembah api ataupun berhala, seperti masyarakat Majusi yang menyembah api, kepada berubah mentauhidkan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menghambakan diri kepada manusia. Ajaran Islam menghapuskan penghambaan sesama manusia. Masjid didirikan di merata tempat sebagai pusat dakwah yang terbuka. Okay, kesan yang kedua terhadap ilmu pengetahuan. Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Kerajaan telah menyediakan prasarana yang lengkap seperti masjid dan juga sekolah untuk memudahkan ilmu pengetahuan. Untuk memudahkan penyebaran ilmu pengetahuan. Antara bidang ilmu yang menjadi tumpuan, ilmu Al-Quran, hadis, geografi, falak dan lain-lainnya. Umat Islam menjadi pakar dalam pelbagai bidang, disegani dan dipandang tinggi oleh umat-umat lain. Dari sudut kebudayaan, Islam dianuti berbilang bangsa, maka menyerap pelbagai budaya. Tetap mengamalkan budaya yang tidak bertentangan dengan Islam,
Walaupun mereka mungkin berbahasa Parsi, mungkin mereka berbangsa bukan daripada bangsa Arab, tetapi mereka bebas untuk mengamalkan budaya yang sedia ada, selagi mana budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengaruh budaya, di antara pengaruh budaya seperti seni bina masjid dan juga bangunan. Qas al-Zahab dan juga Qas al-Khuld dibina oleh Abu Ja'far al-Mansur. Ini adalah gambaran Qas al-Zahab, iaitu istana emas yang dibina oleh Abu Ja'far al-Mansur yang terletak di tengah-tengah kota Baghdad. Okay, ini adalah gambaran sahaja. Qas al-Khuld, istana abadi, iaitu istana khalifah di luar daripada kota Baghdad. Sistem kemasyarakatan. Baik, kedua-dua seni bina ini tadi, mereka mengambil daripada seni bina Parsi. Sistem kemasyarakatan mengubah senario masyarakat, menjadikan perhambaan dan penindasan untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Islam dengan konsep keadilan sesama manusia tanpa mengira bangsa dan juga warna kulit. Okay, gambaran Islam mengubah masyarakat dari perhambaan dan penindasan kepada keadilan yang sejagat. Sistem kemasyarakatan. Khalifah Al-Mahdi menubuhkan Diwan Al-Mazalim, yakni Mahkamah Tinggi Rayuan untuk mengadili kes-kes rayuan. Beri peluang kepada orang bukan Arab memegang jawatan utama dalam negara. Jika sebelum ini, orang bukan Arab tidak dibenarkan menjawat jawatan penting dalam negara, tetapi dasar kerajaan Bani Abbasiyah yang menyamaratakan di antara orang Arab dan bukan Arab, orang bukan Arab juga diberikan peluang untuk memegang jawatan. Abu Ja'far al-Mansur sebagai contohnya telah melantik Khalid bin al-Barmaki yang berbangsa Parsi sebagai Al-Wazir, sebagai Perdana Menteri. Ini gambaran contoh mahkamah rayuan di mana telah dibina lagi sejak zaman Khalifah Al-Mahdi sehinggalah ke hari ini adanya wujudnya mahkamah rayuan. Sistem kemasyarakatan lagi, orang bukan Islam diberi layanan yang baik dan bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Pada tahun 175 Hijrah, Al-Laith bin Sa'id memberi fatwa supaya dibina semula gereja yang dirobohkan di Mesir. Mereka memberi maknanya penghormatan kepada orang-orang Kristian, walaupun mereka tidak menganut Islam, tetapi mereka rumah-rumah ibadat mereka tidak boleh dirobohkan. Semangat jihad umat Islam. Keagungan Abbasiyah menjadi bahan kajian hingga ke hari ini. Pencapaian yang sangat membanggakan umat Islam sepanjang zaman. Tidak akan tercapai kejayaan yang dikecapi oleh kerajaan Bani Abbasiyah ini tidak akan tercapai melainkan dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Mereka semua menganggap skop jihad bukan sahaja dengan mengangkat senjata, tetapi berjuang dengan memajukan diri dengan ilmu pengetahuan. Islam menguasai pelbagai bidang ilmu, memartabatkan tamadun Islam ke tahap yang lebih agung berbanding dengan Parsi dan tamadun-tamadun lain yang lebih besar ketika itu. Walaupun tamadun Islam pada ketika itu dianggap tamadun yang muda jika dibandingkan dengan tamadun Parsi dan juga Rom, tetapi dengan usaha yang bersungguh-sungguh umat Islam ketika itu, mereka dapat mengatasi tamadun Parsi dan juga tamadun Rom. Kekuasaan empayar Islam pada 13 kurun pertama, keluasannya meliputi 2/3 daripada dunia. Gambaran lakaran kekuasaan wilayah Islam. Abbasiyah telah menguasai 2/3 daripada dunia. Baik, sekarang kita cuba ingat balik faktor dalaman, faktor luaran dan kesan penyebaran Islam. Baik, kita tengok dulu faktor dalaman. Penduduk Baghdad gemar durian. Apa dia penduduk? Penduduk yang tertarik dengan ajaran Islam. Baghdad, kedudukan Baghdad sebagai pusat perdagangan. Gemar, galakan khalifah yang
memberi peruntukan khas kepada ulama dan pendakwah. Durian, dasar yang menyamaratakan di antara orang Arab dan orang bukan Arab. Okey, faktor luaran, pedagang datang bawa wang. Pedagang, mereka bukan sahaja berdagang tapi mereka juga berdakwah sambil berdagang. Datang, diplomatik, hubungan diplomatik kerajaan dan juga negara-negara luar. Bawa, bahasa Arab yang digunakan secara meluas mendorong kepada pemahaman Al-Quran dan juga hadis. Wang. Okey. Pembukaan wilayah-wilayah yang baru. Kesan penyebaran Islam. Anak, ikan, main, buih. A. Akidah. I. Ilmu pengetahuan. M. Kemasyarakatan. B. Kebudayaan. Okey, so kita ulang kaji balik. Qasr Al-Zahab dibina oleh khalifah. Cuba lihat balik nota tadi. Ataupun jika anda ingat, siapakah yang membina Qasr Al-Zahab? Jawapan dia, Abu Ja'far Al-Mansur. Kegiatan penterjemahan giat dilakukan pada zaman khalifah. Okay. Tadi kita ada belajar 4 orang khalifah yang terkenal pada zaman Abbasiyah. Yang pertama, Abu Al-Abbas As-Safah. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga, Harun Ar-Rashid. Dan yang keempat, Al-Ma'mun. Okay, antara 4 orang ni, siapakah khalifah yang giat melakukan penterjemahan? Jawapan dia, Khalifah Al-Ma'mun. Okay, yang seterusnya. Diwan Al-Mazalim dibina oleh khalifah. Okay, khalifah yang membina Diwan Al-Mazalim tidak termasuk dalam 4 orang khalifah yang terkenal yang disebutkan tadi. Okay, jika anda memberikan perhatian tadi, anda mungkin boleh jawab soalan ni. Jawapan dia adalah Khalifah Al-Mahdi. Ada lagi. Baitul Hikmah dibina oleh khalifah. Ini senang. Okay, mungkin kita boleh jadikan H sebagai clue dia. Iaitulah Harun Ar-Rashid. Okay, yang seterusnya. Khalifah, siapakah yang memindahkan pusat pemerintahan daripada Damsyik ke? Okay, khalifah apa? Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang telah memindahkan pusat pemerintahan daripada Damsyik ke Baghdad. Baik, tokoh yang mengasaskan kerajaan Bani Abbasiyah ialah Abu Al-Abbas Abdullah As-Safah. Okay. Ad-Dawawin ialah dan di bawah pengawasan. Okay, ini antara yang mula-mula sekali kita belajar tadi. Ad-Dawawin maksudnya jabatan-jabatan dan di bawah pengawasan sekretariat ataupun Al-Kuttab, sekretariat. Okey, itu saja untuk pelajaran kali ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Semoga banyak poin penting yang anda dapat dalam pelajaran kali ini. So, Ustaz doakan calon-calon SPM 2020 Pendidikan Islam akan mendapat 100% A+. Kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.